Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Okey, khabar semua? Baik, alhamdulillah. Nur Fairuz, Wani, sihat? Ya saya. Sihat alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Afif, Aziman. Sihat alhamdulillah. Okey, Naruto macam biasalah background Naruto dia tu. Okey, sebelum kita mulakan kelas, marilah kita sama-sama membaca doa dan umul kitab dan kita sedekahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta kedua ibu bapa kita. Al-Fatihah. Okey, alhamdulillah bertemu kita lagi dalam minggu ni ataupun hari ini. Okey, geoteknik. Okey, alhamdulillah sihat semua insya-Allah. Okey, saya harap kita semua dalam keadaan sihat walafiat lah dari segi fizikal dan mental lah khususnya. Okey, so musim-musim pandemik ni kita sama-sama lah jaga kita punya kesihatan pelajar khususnya dari segi mental lah. Okey, dari segi mental awak kena kuat lah sebab kelas online direct kan daripada pukul 8 sampai lah pukul 5 termasuk kelas saya ni. Okey, so saya nak awak concentrate betul-betul lah dan ada evaluation lah penilaian pada pengakhiran kelas kita nanti. Okey, berkenaan dengan kehadiran, so kalau saya semak dari segi yang ada dalam meeting ni semua ada lah. Okey, insyaAllah semua ada. Dan untuk kedatangan form, awak juga boleh isi dalam Google Form yang saya bagi sebelum ni. Saya clear Alright. So dari segi aspek disiplin saya nak tekankan macam biasalah concentrate apa yang saya ajar. Selesakan keadaan awak. Okey, selesakan keadaan awak tu maknanya persekitaran awak tu dalam keadaan yang baiklah untuk awak nak terima ilmu ni ataupun kelas pada hari ini. So pada minggu lepas kita dah sentuh subtopik 2.2 berkenaan dengan shift analysis, iaitu ada pengiraan kan. So untuk hari ini kita akan masuk pada subtopik yang baru, iaitu plasticity and attribute limit. Boleh nampak slide saya Boleh. Alhamdulillah. So untuk hari ini kita akan tengok ataupun akan masuk. Jadi untuk hari ini boleh respon tak? Boleh nampak saya punya slide? Untuk hari ini kita akan masuk pada subtopik yang seterusnya iaitu 2.3 plasticity and attribute limit. So untuk subjek pada hari ini ada juga teori serta calculation lah. Okey. Untuk learning outcome pada hari ini, after awak complete this unit, awak boleh classify classification of soil based on physical properties. Sama juga awak boleh carry out standard test dan awak boleh conduct a testing method and grading of particle and moisture content for soil property. Jadi ini adalah subtopik kita pada hari inilah, plasticity and attribute limit. Dia akan cover untuk liquid limit dan plastic limit. Apa itu liquid limit dan apa itu plastic limit? Tahu tak apa itu liquid limit dan plastic limit? Boleh respon? Tak tahu. Tak apalah, tak tahu sebab tu kita belajar kan. Jadi untuk liquid limit ni berkenaan dengan limit-limit cecair dan limit-limit keplastikan bagi tanah yang kita nak kaji. Air, plasticity and attribute limit. Air seperti yang kita belajar pada sebelum ni, air merupakan satu komponen yang penting lah dalam kita nak
mengklasifikasikan keadaan tanah kita. Okey, air ni memainkan peranan penting untuk nak molding, untuk nak membentuk physical behavior, terutamanya untuk fine grain soil. Jadi air ni satu important role lah untuk tanah. Dan given clay suspension can change its physical condition from a liquid limit state that of plastic state and semi-solid state as the amount of water decreasing from it. Apa yang dibagi tahu kat sini adalah jika diberi satu keadaan tanah liat tu, dia akan berubah bentuk daripada keadaan solid kepada keadaan liquid jika ada air di dalam tanah tersebut. Jadi akan ada satu phase lah, satu fasa di mana perubahan bentuk tanah itu berlaku. So perubahan bentuk tanah itu berlaku pada kita panggil boundary. Okay, boundary of each physical state. Okay, namely solid, semi-solid, plastic state and liquid. Okay, so apa yang dia nak bagi tahu kat sini sebenarnya? Okay, yang ini. Jadi berdasarkan numerical limit ni, okay, berdasarkan numerical limit of physical state of soil ni, dia bagi tahu ada satu graf kat sini, graf volume versus water content. Okay, apa yang graf line biru ni bagi tahu? Okay, line biru ni bagi tahu refer kepada line di mana boundary iaitu sempadan di antara keempat-empat unsur tersebut. Okay, so kita panggil kat sini physical state of soil. So kalau awak tengok pada sebelah kanan ni, dia bagi tahu kenaan dengan boundary of line tersebut. Apa yang dia terangkan kat sini. Kalau awak tengok pada boundary B ni, line B ni, okay, dia bagi tahu kenaan dengan WLL. Apa itu WLL? WLL line B is refer to liquid limit. Yang ni yang kita nak study hari ni. Liquid limit boundary. Liquid limit boundary ni berada di antara liquid dan plastik. Okey, kita tengok pula kepada line C. Line C iaitu boundary C. Boundary C ni adalah refer kepada plastic limit boundary, WPL. Plastic limit. PL ni stand for plastic, L ni limit. So untuk line C, state dia adalah di antara semi solid dan plastik. Begitu juga dengan D, line D ni adalah shrinkage limit, SL. Okay, line D for shrinkage limit. Okay, so shrinkage limit ni boundary dia di antara solid dan semi solid. So graf ini menerangkan kepada kita boundary terhadap physical state bagi tanah yang kita nak kaji. Okay, so terusnya, this numerical limit ni yang tadilah, graf tadilah, are not the same for all the soil. Okay, so numerical limit dia tak sama terhadap semua tanah, tetapi dia boleh berubah-ubah bergantung kepada physical properties in the remodeled state. Di mana untuk kita nak menentukan numerical limit ni terhadap kandungan kelembapan dia ni, okay, data to predict the physical behavior of a soil. So untuk kita nak predict, menganggarkan sifat tanah fizikal tersebut. Okay, di mana limit adalah merupakan satu index property yang paling penting lah. So limit. Okay, limit tu kita akan tengok di dalam graf kita tu. Okay, ini figure 6 menunjukkan change in physical state as a function of soil volume versus water content. So untuk nak cari liquid limit dan plastic limit ni akan ada graf lah. Graf. Untuk compare dengan figure 5 tadi yang kita tengok, dia tak ada illustration yang gambar. So kalau untuk figure 6 ni dia ada gambar. Okay, solid dia tunjukkan soil kita ni bentuk solid macam ni. Okay, semi solid, visible cracks appear. So bila graf semi solid ni akan ada satu keretakan ataupun perekahan terhadap tanah tu. Bila plastik, dia akan berubah bentuk macam ni. Bila fluid, dia akan jadi cecair. So perubahan bentuk terhadap
tanah kita ni bergantung kepada kandungan air. Okey, bergantung kepada kandungan air. Semakin tinggi kandungan air, semakin berubah bentuk tanah kita, berubah bentuk daripada solid ke liquid. Okey, sebab kandungan air dia banyak. So, kandungan air banyak akan lose strength, akan melemahkan tanah kita. So, semakin banyak kandungan air dalam tanah, semakin lemahlah tanah kita. Okey. Kalau ada soalan, awak boleh interrupt saya. Okey, so plastic limit ni, Ethelbert limit ni datang daripada nama, okey, nama orang yang mereka teori tersebut lah. So, Ethelbert ni adalah person who proposed the limit. They are called Ethelbert limit. Okay, so Ethelbert limit is also called a consistency limit of the soil, since it convey the meaning word. So Ethelbert limit ni also called consistency limit. The difference in between numerical value of liquid and plastic limit of a soil is known plasticity index. Ini yang awak kena mention. Plasticity index kita denotekan dia sebagai IP. Okey, indeks keplastikan. Okey, dan indicate untuk moisture content ni kita keluarkan dalam equation 2.3. Awak note kat sini ya. Indeks plasticity index ataupun IP equal to liquid limit tolak dengan plastic limit. L ni adalah liquid limit. Dan PL adalah plastic limit. Okey. Unit dia dalam persen lah. Okey, so kita nak cari liquid limit based on soalan tadi lah. Okey, liquid limit. So kita highlight pada liquid limit. Okey, so apa itu liquid limit? Okey, liquid limit ni merujuk kepada moisture content which mark the boundary of the liquid and plastic. Nanti kita tengok pada graf yang saya explain tadi tu. So liquid limit ni refer kepada moisture content pada boundary. Boundary di antara mana? Di antara liquid dan plastic state. As this moisture content, the soil has a very small value of shear strength. Okay, dia mempunyai shear strength yang rendah lah. There are two method. Okay, highlight kat sini penting Nanti saya tanya kuis nanti. There are two method of determining the liquid limit LL of the soil, which are, untuk kita nak menentukan liquid limit ni ada dua kaedah. Kaedah yang pertama, Casagrande method. Okay, Casagrande method. Dan kaedah yang kedua adalah Cohn-Pinetrometer method. Okay, kedua-dua ni kita boleh gunakan untuk nak menentukan liquid limit. Kita nak tentukan liquid limit. Okay, kita nak cari liquid limit. So, method ni sama dari segi result yang kita akan dapat dan berbeza dari segi kaedah pelaksanaan untuk kita nak cari liquid limit. So, berbeza, bila nama berbeza, kaedah pelaksanaan berbeza lah sebab dia menggunakan apparatus yang berbeza ataupun peralatan yang berbeza. Okey, yang ni dia masukkan pada ayat yang pertama tadi tu. Liquid limit berada di sini pada line B ni. Okey, pada boundary B. So, liquid limit berada di sini di antara state liquid dan state plastik. Okey, boleh. Daripada sinilah perubahan daripada sini. Plastik kepada liquid. Di tengah-tengah ni kita panggil boundary liquid limit. Okay, so ini adalah method macam mana kita nak mencari liquid limit. Okay, iaitu Casagrande method. Okay, apa indikator yang kita nak tentukan liquid limit bagi Casagrande method? Okay, method dia adalah number of blow. Okay, noted Ini saya akan tanya nanti. Number of blow sebab
berdasarkan number of blow ni, kita akan cari liquid limit di dalam graf yang kita akan buat nanti. Okey. So berapa blow yang kita kena determine untuk nak cari liquid limit? Okey. Ini jawapan dia adalah 25. So 25 ni adalah blow yang kita akan cari di dalam graf yang kita akan buat nanti. So untuk Casagrande adalah 25 blow untuk nak mencari liquid limit. Untuk metod cone penetrometer lain pula. Okay, nanti saya akan terangkan untuk cone penetrometer method. Okay, ini adalah typical plot result Casagrande method. So bila dapat data, awak akan plotkan graf ni lah. Okay, dia graf ni tak terus ada, awak kena plotkan graf ni. So graf ni macam mana kita nak cari nilai liquid limit? Okay, kita nak cari nilai liquid limit, kita kena tengok, kita kena cari 25 blow. So kita unjurkan 25 blow ni kepada line yang kita dah buat dan kita unjurkan kepada water content. So dapatlah nilai liquid limit 46.2. Okay, simple je. Yang paling penting awak kena tahu condition yang 25 blow ni. Okay, faham? Faham setakat tu? Tak dengar? Okay. So kita nak tengok pemahaman awak lagi supaya lagi clear. Kita pergi kepada contoh. Contoh tu ada dalam kertas penerangan ada modul Okay, so kita tengok example 2 berkenaan dengan Casagrande method. Okay, diberi a liquid limit test conducted. Dia bagi tahu kita dah buat liquid limit terhadap soil sample dengan menggunakan Casagrande cup. Saya highlightkan Casagrande cup. Device gave a following result. So akan dapat result ni lah. Based on figure 1, determine the liquid limit. So kita noted lah kat sini. So Casagrande, bila Casagrande untuk nak cari liquid limit adalah 25 blows. Kan? Okey. Noted kat sini. Okey, Casagrande 25 blows from graph From graph. Okey, kita noted dulu. Okey. Dan data dia dah bagi. So, bila dia dah bagi data, apa yang perlu awak buat? Awak keluarkan data ni, awak kena ada satu graph paper. Satu kertas graf. Kertas graf biasa. Kertas graf semi-log. Awak dapat awak sediakan satu kertas graf semi-log. Dan awak keluarkan table yang soalan beri tadi. Okay, so langkah yang pertama, awak kena tentukan paksi X apa dan paksi Y apa. So paksi X, kita tentukan number of flow sebagai paksi X dan water content berada pada paksi Y. Okey, awak dah dapat data, apa yang perlu awak buat? First, tentukan paksi X yang mana, paksi Y yang mana. Seterusnya, awak renamekan data yang graf yang kita nak buat ni sebagai Casagrande method. Seterusnya, awak kena lakarkan line paksi X dan line paksi Y. So paksi X kita dah tentukan pada bahagian atas ni. Paksi X kita sebagai number of flow. So rename lah X sebagai number of flow. Dan paksi Y sebagai water content. So dah dapat paksi X, dah dapat paksi Y, kita buat skala lah. Skala tu kita refer kepada table kita tu. So macam mana kita nak buat? Berdasarkan table, kita nak buat skala macam mana? Tengok minimum number dia. Contoh untuk number of flow, minimum dia 10. So kena starting dengan 10 lah. Okay, kat sini. Dan maksimum dia 40. 40 kalau ni kita buat 100. Okay, 100 kat sini. So untuk paksi Y macam biasalah kita buat 0 sampai 100 pun boleh. Kalau awak nak starting dengan 30 pun boleh juga, sama je. Okay, so ni adalah kertas graf kita. Kita dah create paksi Y, paksi X, kita dah buat skala. So langkah yang seterusnya kita kena buat plotkan titik. Titik bagi
number of blow dan water content. First kita tengok number of blow 10, water content 51.2. So kita buatlah titik tersebut. So titik tu berada di sini untuk kolom yang pertama. 10, 51.2. Seterusnya 23 paksi X, paksi Y 42 kat sini. Nombor titik 3, 25 paksi X, 39.5 paksi Y. 34, 31 dan 36.4. Titik kelima 40 dan 34.5. Okey, boleh setakat tu. Saya rasa tak ada masalah kan untuk nak plot titik ni. Okey, langkah yang okey, bagus. Okey, langkah yang seterusnya, apa yang perlu awak buat? Awak kena buatkan satu garisan. Garisan tu awak jangan sambung titik antara titik-titik ni. Jangan. Awak kena buat straight line. Apa itu straight line? Awak kena draw the best fit straight line. Awak kena draw kan best fit straight line. Macam mana kriteria kita nak buat best fit straight line ni? Kita balancekan poin-poin yang kita buat tu, balancekan di antara atas dan bawah dia tu. Okey, macam mana kita nak buat? Okey, macam ni. Contoh. Okey. So, ini adalah the best fit straight line saya lah. Okey. So, kriteria untuk kita nak draw ni, tengok 2 titik kat sini pada atas, 2 titik pada bawah. Okey, lebih kurang, dan 1 titik ni akan sentuh. Akan jadi mark pada graf ataupun line saya tu. Okey, boleh. Okey, selesai yang tu, poin utama kita adalah untuk mencari liquid limit. So, pada awal tadi saya beritahu liquid limit untuk Cassegrain method adalah pada apa? 25. Okey, alhamdulillah. Betul, 25 blow kan. So kita cari kat mana 25, nilai 25 tu. Okey, so kalau tengok pada graf ni nilai 25, 10 kat sini, 20 sini, 25 di antara di sini kan. Okey, di sini kita unjurkan 25 ni ke atas pada line kita tu. Okay, find liquid limit at 25 blow from the graph dan intersect at the line. Okay, 25 kita berada kat sini. So, kita buat line ke atas tu. Bila intersect dia, titik perselangan dia tu, awak pergi ke paksi Y. So, akan dapatlah nilai liquid limit kita tu. Kalau tengok pada graf ni, berapa jawapan dia tu? Agak-agak awak. 39. 39 kan? Okey, pandai. Bagus. Liquid limit kita tu adalah 39%. Itu jawapan dia. So, sekarang ni kita nak liquid limit je, tapi prosedur dia, kita kena buat graf. So, markah untuk graf ni ada lah. So lebih kurang markah untuk soalan ni, kalau final exam dalam 12 markah kot. Awak nak buat graf, awak nak buat scale, awak nak buat tajuk, paksi X, awak nak line, awak nak buat titik. Okey, boleh. Cik. Okay, saya. Ada soalan je. Boleh. Kalau liquid limit tu kan, kalau kita agak salah semua. Macam kita tak letak 39, kita letak 38, 37 tu. Tak, okey, tak apa. Kalau dia nearest, okey, nearest ni maknanya dia jawapan ni sebenarnya dia tak fix. Contoh, kalau berdasarkan graf saya dapat 39 kan. Tiba-tiba awak buat graf, awak dapatlah 41 contoh. Tapi jalan kerja awak tu betul. Cuma dia berbeza dari segi best fit straight line awak tu. Kira betul juga. Dia tak ada nilai fix. Tapi janganlah jauh sangat kan. Awak dapat 90. 90 tu salah lah. Kalau awak nearest, maknanya kurang sikit ataupun lebih sikit, kira betul. Terima kasih. Okey, bagus. Soalan yang baik lah. Tu. Maknanya dia tak ada satu jawapan yang tepat lah. Sebab dia sketching kan. Sebab dia berdasarkan plotting kita tu. So jawapan dia tu tak ada yang tepat. Melainkan awak guna perisian software. Kalau software tu jawapan dia tepat lah. Sama lah semua. Okey. Terima kasih pada soalan yang baik tu. Alright. So kita pergi kepada metod yang kedua. Metod yang kedua adalah cone-penetrometer method. Okey, secara ringkasnya ini adalah apparatus bagi kita nak menentukan liquid limit bagi cone-penetrometer method. Kita letak sampel dia di sini pada silinder ni, lepas tu kita buat
penetrometer. Penetrate ni adalah tusukan kan. So bacaan dia pada meter ni lah. Secara ringkas lah kan. Okay, macam mana kita nak cari liquid limit bagi method cone penetrometer method? Saya highlight dekat sini. Dia bagi tahu liquid limit is determined by intercept the best fit straight line cone penetration 20 mm. Okay. So untuk cone penetrometer, untuk nak cari liquid limit sama dengan 20 mm penetration. Ini poin penting. Berbeza dengan Casagrande tadi. Kalau Casagrande, liquid limit equal to 25 blow. Kalau untuk cone penetrometer method, liquid limit sama dengan 20 mm penetration. 20 mm penetration ni kita nak cari di mana? Kita akan cari di graf. Okey, di graf ni. So, penetration kita pada 20 mm. So, untuk nilai 20 kat sini, kita unjurkan kepada line kita dan kita pergi ke bawah untuk cari water content ataupun liquid limit tu. Dapatlah jawapan dia. Okay, so sama dengan Casagrande, tapi untuk cone penetrometer method, kita cari liquid limit bagi 20 mm penetration. Okay. Nak lebih nampak lagi, kita pergi kepada example. Okay, contoh. Example 2 dibagi tahu liquid limit test on fine grain soil using cone penetrometer. So, kita dapat highlight kat sini lah. Liquid limit menggunakan cone penetrometer method. So, data dibagi, tentukan liquid limit plotting graph of penetration versus water content. Dia bagi tahu dah kat sini. So, awak kena create graph lah. Okay, graph. So, awak kena mention mana paksi X, mana paksi Y. Berdasarkan soalan ni, paksi X adalah water content dan cone penetration adalah paksi Y. Okay, boleh. Okay, so dapat dah table ni, kita ambil table ni ataupun kita notekan table ni, kita buat dalam kertas graf. Okay, kalau untuk method cone penetrometer ni, kita menggunakan kertas graf biasa. Okay, macam ni, kertas graf biasa ni. Okay, apa langkah yang seterusnya? Langkah prosedur step kita nak buat. Yang pertama, macam biasalah saya beritahu tadi, kita keluarkan table tu. So, kita tentukan table ni, cone penetration ni adalah Y axis ataupun paksi Y. Untuk paksi X adalah water content. So, ni nilai-nilai dia. Langkah seterusnya, awak kena create paksi X dan paksi Y. Okay, apa paksi Y dan apa paksi X, kita dah mention kat sini kan. Paksi X, water content, penetration. So, skala dia, skala macam biasalah awak create. Okay, so kalau kita tengok kat sini, minimum dia untuk paksi X adalah 32, maksimum 66 dan minimum untuk paksi Y 15 dan 21. Terpulang pada awak, awak nak starting dia pada nilai minimum terus dan ni pun boleh. Awak nak start daripada kosong pun boleh. Tapi kalau nak nampak cantik, awak start daripada nilai minimum dia lah. Kalau 30 awak reducekan sikit. 32.6 awak reducekan 30. Boleh. Dan paksi Y ni awak buat gandaan ni lah. 10, 12, 14. Okey, boleh. Saya rasa tak ada masalah kot dari segi kita nak buat skala ni. Skala ni bergantung pada awak lah. Tapi jangan terlampau kecil sangat. Bila terlampau kecil, ada kesukaran dari segi awak nak plotkan line tu. Okey, seterusnya dalam untuk kertas graf ni, title bagi satu kertas graf ni awak kena buat ada markah kat situ. So, title bagi plotting kita ni adalah cone penetrometer test ataupun method. So, daripada graf yang kita dah dapat ni, kita plot lah berdasarkan point yang kita ada ni. So, 15.9 pada paksi Y, 32.6X berada kat sini. Point yang kedua, 17.7, 42.9 kat situ.
Poin yang ketiga 19.1, 51.6 ada kat sini. Okey, awak tengok kalau saya ada silap note, awak tegur saya Dan 20.3 pada paksi Y, paksi X 59.8. Paksi Y 21.5, paksi X 66.2. So sama juga dengan kaedah Casagrande, awak kena draw the best fit straight line. Okay, draw best fit straight line. Macam mana? Okay. So the best fit straight line saya macam ni. Okay, kalau awak tengok dia balance lah. 5-5 titik tu dia balance. Cantik lah sikit kan? Okay, so apa yang awak nak cari sebenarnya ni? Kita nak cari liquid limit pada test tersebut. So seperti yang saya tegaskan sebelum ni, untuk nak cari liquid limit pada test ni adalah pada penetration yang ke 20 mm penetration. 20 mm penetration kita berada di sini. So unjurkan kepada best fit straight line kita. Okay, dan turun ke bawah pada paksi X untuk nak mencari liquid limit pada water content tersebut. So jawapan dia berapa kat sini? 55. Okay, 55 So liquid limit pada graf kita ni adalah 55%. Simple je kan? So yang paling penting sekali awak kena ingat, kedua-dua metod tersebut ada satu indikator macam mana kita nak cari liquid limit. Untuk Casagrande 25 blow, untuk cone penetrometer adalah 20 mm penetration. Okey. Boleh setakat tu? Boleh. Boleh Okey. Boleh cik. Alright. Seterusnya kita akan masuk subtopik yang seterusnya. Kita dah cari liquid limit. Sekarang ni kita nak cari plastic limit. Okey, plastic limit berada di mana? Seperti yang kita bincang pada graf tadi, plastic limit kita berada di sini. Pada boundary C. Okey. Line C. Line C. Okey, so plastic limit di antara semi solid dan plastik. Okey, ni di form dia, bentuk dia lah. Okey. Apa itu plastic limit? Plastic limit ni adalah is the empirically established moisture content at which a soil become too dry to be a plastic. Okey. Apa maksud empirically tu? Okey, maksud empirically tu adalah apa? Apa maksud empirically? Okey, empirically ni dia bagi tahu, empirically ni diukur dengan menggunakan kaedah pemerhatian. So dia tak rigid. Dia tak fix lah. Jadi berdasarkan pemerhatian kita sebagai tester ni, okey, ataupun berdasarkan pengalaman kita sebagai tester, kita dapatkan hasil dia tu. Okey, empirically established moisture content at which soil become too dry to be a plastic. Macam mana dia nak become too dry tu? Okey, dia dah kering tu bermaksud akan ada satu kehilangan satu kuantiti air lah. Okey. The plastic limit found by rolling. Okey. Kita nak cari plastic limit ni dengan kaedah kita rollingkan dia. Okey, rolling tu kalau awak biasa main plasticine tu, daripada dia bulat, awak rollerkan kedua-dua tapak tangan awak tu sampai dia jadi kecil tu kan, jadi nipis kan. Okey, so tu adalah kaedah kita nak menentukan plastic limit. Kita rollingkan dia sampai dia diameter dia tu 3 mm dan akan ada start crumble. Crumble tu macam crack-crack sikit tu, merekah sikit. So result dia tu ambil daripada situlah, di mana the result are subject to the judgment of operator. Dia bagi tahu kat sini. Sebab tu saya bagi tahu dia berdasarkan kaedah pemerhatian, empirically lah. Result subject to the judgment of the operator. Okey. Kita akan buat tanah tu jadi macam ni. Tanah ni diameter dia lebih kurang 3 mm. So akan ada crumble kat sini. Merekah kat sini. Okey, daripada rekahan tu lah kita ukur plastic limit kita tu. Macam
mana kaedah kita nak buat sampai jadi tanah macam ni? Okey, ni kaedah dia. Okey, kita menggunakan kaedah ni. Okey, ni apparatus dia. Kita campurkan tanah kita yang kering tu dengan sedikit air, kuantiti air yang kita ukur, kita gaulkan dia. Lepas tu kita uli dia. Okey, uli sampai 3 mm, bila start crumble tu kita timbang. Okey, ini yang paling penting sekali, nombor 8 ni. Kita timbangkan sampel tu. Okey, macam mana kita nak timbang sampel tu? Okey ni. To calculate the moisture content applicable for liquid limit and plastic limit test as the following. Okey. So, kita nak ukur nilai MS. Nilai MS ni sama dengan mass of soil, berat tanah tu campur dengan air, campur dengan can. Can ni macam piring kan? Piring. Okey. Untuk nilai MD, mass of dry after oven dry plus dengan can. Mass of dry ni macam mana kita nak dapatkan mass of dry ni? Kita kena masukkan di dalam oven. Okay, so plus sampel tanah yang basah tadi tu, yang ada air tu, kita masukkan dalam oven. Okay, sebelum masuk dalam oven kita timbang dululah. Lepas tu kita masukkan dalam oven, dah keluarkan dalam oven, kita timbang balik. Bila kita timbang, akan nilai tu akan reduce. Kenapa reduce? Jawapan. Kenapa reduce? Water content dah kering. Sebab air tu dah kering kan. Sebab kita masukkan dalam oven, air tu dah kering. So, bila kita timbang, kita akan reduce lah dia punya volume berat tu kan. So, nilai yang hilang itulah adalah berat air tanah tersebut. So, mass of empty can sebagai MC. So, water content, kita nak tahu kandungan air sebenarnya. Kandungan air sama dengan mass of water sama dengan MS tolak MD bahagi dengan mass of soil sama dengan MD tolak MC. Dapatlah water content. Kan? So, awak dah boleh imagine dah macam mana kita nak cari kandungan air dalam tanah tersebut. Okey. Sebelum kita masukkan dalam oven, timbang, dah masukkan dalam oven, keluarkan, timbang balik. Nilai yang reduce tu adalah water content. So dalam unit persen. Awak akan dapat dalam unit berat kan, tapi awak ukur dalam persen. Berapa persen hilang? Okey, boleh. Simple je. Tolak bahagi je. Okey, so kita tengok pada example. Okey, example diberi MS sama dengan 17.1 gram. MD sama dengan 16.5 dan MC sama dengan 7.8 gram. So, dia nak awak cari water content. Okay, water content sama dengan MS tolak MD bahagi dengan MD tolak MC, darab dengan 100. So, substitute sahaja. Dapatlah jawapan 6.9%. Okey, boleh. Tak ada masalah kan ini kan? Simple je ni. Boleh sih. Alright. Boleh je. Okey, kita tengok contoh satu contoh last, lepas tu saya bagi quiz kat awak. Okey, satu contoh last, yang ni pun ada dalam modul. Okey. Untuk example 3 ni, dia combine. Combine apa? Combine dia nak awak cari liquid limit dan plasticity index. Okey, saya nak uji awak. Macam mana kita nak cari liquid limit dan plastic limit? Untuk Casa Grande Cup. Kita buat graf dulu lah. Okey, dari graf. So, daripada graf tu kita nak cari apa? Macam mana kita nak cari liquid limit? 25 blow. Bagus. 25 blow kan? 25 blows. Untuk plastic limit, plastic limit dah ada ni, dia bagi. Plastic limit dah ada. Ingat 25 blow dan 20 mm adalah untuk liquid limit saja. Okey, plasticity index formula kan? Ya. Formula tadi. Yang IP tadi kan? IP sama dengan berapa? LL tolak PL kan?
Awak tentukan yang ni dulu. So plastic limit dia bagi tahu to determination plastic limit. Plastic limit dia dah bagi tahu kat sini. Okey, plastic limit dia dah bagi tahu. Okey, plastic limit dia dah bagi tahu ada 20.3 dan 20.8. So macam mana kita nak cari plastic limit sedangkan dia ada dua? Average kan dia lah. Kan? Average bahagi 2. Okey, so solution dia. Okey, ni saya ringkaskanlah. So daripada data yang dibagi tu, awak kena create lah satu boleh tolong mute tak? Siapa ni? Cik, tak dengar suara. Cik mute. Cik termute. Okey, sorry. Okey, kat sini tadi kan. Okey, so awak kena create, kena plotkan graf. So awak kena cari liquid limit daripada graf ni kan. Graf kita ni menggunakan Casagrande method kan. Bila Casagrande method kita kena cari 25 blow kat sini. So kita dapat liquid limit kita. Liquid limit kita equal to 38%. Okey. So 38% kita dah tahu jawapan bagi liquid limit. So sekarang ni kita nak cari, kita dah dapat dah liquid limit 38 liquid limit based on 25 blow tu. So kita nak cari plastic limit. Plastic limit ni dia dah beri dalam soalan kan. Dia dah beri dalam soalan ni ada dua plastic limit 20.3 dan 20.8. So untuk nak cari plastic limit kita averagekan dia. Okay, the plastic limit equal to 20.3 plus 20.8 bahagi 2. So plastic limit kita sama dengan 20.6. Okay, dua Romans. Dia nak calculate plasticity index. Plasticity index equal to IP sama dengan liquid limit tolak dengan plastic limit. Okay, W ni stand for water content lah plastic limit and liquid limit. LL tolak PL. So LL kita dah dapat 38, PL kita dah ada 20.6. So 38 tolak 20.6. So plasticity index kita sama dengan 17.4. Okey. Boleh? Ada soalan? Cik, yang formula plastic limit ni apa, tambah apa je? Limit, biasa dia dah mention plastic limit dalam tu. Dalam soalan ni plastic limit 20.3. Okay. So, any question? Cik, kalau final formula bagi je cik? Bagi, jangan bimbang. Jawapan je tak bagi. Boleh? Any question lagi? Cik. Ya. Saya ada soalan untuk awak. Okay, ini soalan dia. Soalan ni saya nak awak jawab dalam Google Form yang saya dah bagi. Okay, Google Form yang saya dah bagi kat mana? Saya bagi kat dalam WhatsApp. Ataupun saya bagi dalam link ni lah sekali. Ada tak? Sini, conversation. Okay, boleh? Cuba tengok dalam grup WhatsApp. Ada cik. Ada okay. Cik bagi link dalam team ni cik. Kejap. Tu Adil Iskandar dah share. Okay, terima kasih Adil. Okay, so dah ramai yang jawab lah. Okay, mungkin yang lambat jawab tu mungkin line dia tak apa cantik ke, macam mana ada masalah dipanggil apa? Masalah teknikal Haris dah jawab, Amirul Aiman dah jawab. Okey, tak apa. Indikator kita dah lebih separuh yang jawab ni kan. Dah lebih separuh, dalam 16 orang yang jawab. Okey, so kita tengok jawapan lah. Jawapan ni semua betul lah. Okey, jawapan tu semua dah betul. So kita tengok. Okey, so jawapan dia
Okay, so jawapan untuk dua metod bagi kita nak menentukan liquid limit adalah Casagrande method dah yang pertama, dan yang kedua adalah cone penetrometer method. Okay, semua jawab betul lah. Dan kriteria yang kedua untuk kita nak menentukan liquid limit bagi cone penetrometer method adalah determined by intercept the best fit straight line at cone penetration 20 mm. Yang ni untuk cone penetrometer method. Kalau untuk Casagrande berapa? 25 blok. 25 blok. Okey, betul So intercept juga. Kita nak cari intercept juga pada graf kita tu. Pada 25 blok. Refer kepada graf. Okey, so alhamdulillah lah berdasarkan question and answer kita ni, saya tengok semua dapat jawab lah. Okey, so untuk nak menguatkan lagi pemahaman awak, saya akan bagi assignment lah. Saya akan nak bagi assignment ataupun kertas tugasan. Saya akan lampirkan di dalam Google Classroom nanti. Okey, saya akan so staring tukar. Okey, saya akan lampirkan dalam Google Classroom nanti. So, submission biasa saya akan bagi masa lah untuk awak submit jawapan tu nanti. So submission date tu saya akan bagi due date dalam Google Classroom tu nanti dah. Okey, boleh. So awak jawab jawapan pada assignment sheet tu attach di dalam Google Classroom nanti. Jika ada masalah, awak boleh berhubung dengan saya lah. Tak ada kertas graf ke apa benda sebab musim-musim lockdown ni susah kita nak dapatkan kertas graf kan. Okey, insya-Allah tak apa. Itu kita permudahkanlah urusan kita kan. Okey. So, jadi awak kena prepare untuk minggu depan ataupun next class kita. Minggu depan apa? Besok kan. Next class kita akan masuk pada topik ataupun subtopik yang seterusnya iaitu basic test on soil. So, prepare lah bahan-bahan untuk next class nanti. Okey, itu saja. Terima kasih. Okey. Itu je. Okey. Kalau tak ada apa-apa. Alright. Kalau tak ada apa-apa, kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-As. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, stay safe kan? Waalaikumsalam. Terima kasih, Cik. Salam. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih.